Ucapkan dalam slot kita pada hari ini iaitu slot Ikon Alumni Pusat Pengajian Diploma bersama dengan saya Muhammad Sultan bin Suwanda selaku moderator utama anda untuk malam ini. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zaki bin Noh, Dekan Pusat Pengajian Diploma. Yang berusaha Timbalan Dekan, Barisan Ketua Jabatan, Barisan Ketua Program Akademik, Barisan Pensyarah serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Baiklah, mungkin saya boleh ceritakan sedikit tujuan slot ini diadakan adalah sebagai gambaran dan pendedahan secara lebih mendalam berkenaan bidang-bidang kerjaya yang berkaitan program akademik yang dipilih. Di samping itu juga, slot ini memberi ruang dan peluang kepada pelajar baharu mengenali ikon alumni Pusat Pengajian Diploma tentang sumbangan dan peluang kerjaya selepas para ikon alumni bergraduasi. Baiklah, bagi memberkati slot kita pada hari ini, dijemput Saudara Lokman Hakim bin Mahmud Zudi untuk mengetuai bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ikon alumni Pusat Pengajian Diploma yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Alamin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dijemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zaki bin Noh untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berusaha Timbalan Dekan Pusat Pengajian Diploma, yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Pusat Pengajian Diploma, para pensyarah Pusat Pengajian Diploma, Barisan Sekretariat Minggu Transformasi Mahasiswa, para pelajar, mahasiswa-mahasiswi Pusat Pengajian Diploma yang diraikan ikon-ikon jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali secara maya pada malam ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, program Ikon Alumni Pusat Pengajian Diploma diadakan dalam rangka kerja MTM ini bertujuan antaranya adalah untuk ramah mesra antara pelajar baharu dan alumni. Melalui program ini diharapkan pelajar-pelajar baharu akan mendapat maklumat-maklumat baharu, perkongsian pengalaman pahit dan manis sebagai bekas pelajar PPD,
dan juga mendengar nasihat-nasihat yang berguna kepada pelajar untuk mendepani cabaran mendatang supaya para pelajar menjadi matang dalam membuat keputusan. Usaha yang dibuat oleh pihak pengurusan Pusat Pengajian Diploma untuk menjemput ikon alumni mengikut jabatan masing-masing adalah sangat baik dan tepat sekali pada masanya untuk memberi pengkhususan maklumat yang diperlukan oleh pelajar-pelajar baharu mengikut bidang masing-masing. Oleh yang demikian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama ikon-ikon alumni yang akan berkongsi pengalaman mereka pada malam ini. Pertama, Encik Muhammad Khairul Fitri bin Sarimin, Manager Painam Agrofarm, mewakili Jabatan Kejuruteraan Awam. Kedua, Puan Nur Fatihah binti Muhammad Misfar, QA Engineer, ASM Teknologi Malaysia Sdn Bhd, mewakili Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Ketiga, Encik On Vincent, Team Lead Content Specialist, Clarivet Malaysia Sdn Bhd, mewakili Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Keempat, Encik Muhammad Farhan bin Johar, Yours Truly Network, mewakili Jabatan Sains dan Matematik. Dan yang kelima, Puan Nur Izzah binti Dahari, Junior IT Consultant, FastPay Sdn Bhd, mewakili Jabatan Teknologi Maklumat. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ikon yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama pelajar baharu pada malam ini. Semoga keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi input kepada pelajar-pelajar baharu akan mendapat kebaikan untuk diri sendiri dan kepada semua orang. Para pelajar yang dikasihi sekalian, untuk makluman ikon-ikon jemputan, seramai 846 orang pelajar telah mendaftar sebagai pelajar baharu di Pusat Pengajian Diploma pada 1 Ogos yang lalu. Pada sesi pengajian kali ini, Pusat Pengajian Diploma juga telah menawarkan satu program baharu iaitu Diploma Teknologi Animasi dengan unjuran pengambilan pelajar seramai 60 orang pelajar. Program ini ditawarkan oleh Jabatan Teknologi Maklumat. Dengan adanya penawaran baharu ini, maka bertambahlah bilangan ahli keluarga Pusat Pengajian Diploma menjadi keluarga yang besar di kampus Cawangan Paguh. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk memohon maaf kepada semua pelajar baharu di atas makluman awal saya tentang bilangan pelajar yang mendaftar, iaitu seramai 929 orang pelajar pada 1 Ogos yang lalu. Sebenarnya bilangan 929 orang pelajar ini adalah pelajar yang telah mengesahkan untuk setuju terima tawaran kemasukan ke program-program diploma UTHM. Namun begitu, seramai 83 orang pelajar tidak mendaftar seperti yang dijadualkan atas sebab masing-masing. Para pelajar yang dikasihi sekalian, universiti sentiasa memikirkan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. Ini dapat dilihat daripada komitmen pihak universiti untuk memastikan PDP dapat dilaksanakan dengan sempurna dan terbaik, sama ada PDP dibuat secara fizikal ataupun online. Begitu juga dalam urusan pentadbiran universiti, pihak universiti menjemput pelajar untuk sama-sama menguruskan universiti. Majlis Perwakilan Pelajar MPP telah dijemput dalam mesyuarat-mesyuarat yang penting untuk membuat keputusan seperti mesyuarat Senat Universiti, mesyuarat pengurusan universiti dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan program MTM ini
yang diurus takbir oleh pelajar-pelajar dengan pemantauan minimum daripada staf universiti. Oleh yang demikian, secara tidak langsungnya, inilah proses yang dibuat oleh universiti untuk melahirkan bakal-bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Ini selari dengan ucapan saya pada 1 Ogos yang lalu, iaitu universiti adalah satu tempat yang terbaik untuk memproses pemikiran dan gerak kerja pelajar untuk melahirkan tenaga kerja mahir, pemimpin, usahawan dan sebagainya. Oleh itu, saya memberi penegasan di sini bahawa pilihan adik-adik untuk mengikuti pengajian di peringkat universiti, khususnya UTHM ini, adalah merupakan pilihan yang tepat. Ambillah peluang yang ada untuk adik-adik membina karakter diri masing-masing untuk sebuah kejayaan yang diimpikan oleh adik-adik selama ini. Mudah-mudahan impian adik ini akan menjadi kenyataan. Encik Muhammad Farhan Johar merupakan graduan mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia dan beliau merupakan anak jati Johor yang memulakan pengajian dalam Diploma Sains Gunaan dari tahun 2012 sehinggalah tahun 2015. Dan sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, eloklah saya ingin memberi beberapa peringatan kepada para pelajar untuk mengisi kehadiran anda di link Google Form yang disediakan, dan jangan lupa untuk mengajak rakan-rakan anda untuk menyertai sesi kita pada malam ini kerana pelbagai informasi dan maklumat-maklumat yang berguna pada masa yang akan datang pasti diperolehi pada dalam sesi ini. Bertanya terlebih dahulu mengapa Encik Farhan memilih Diploma Sains Gunaan di Universiti Tun Hussein On. Kemungkinan panel kita mungkin boleh memberi sedikit pandangan beliau mengenai kenapa beliau memilih Diploma Sains Gunaan, dan mungkin jawapan yang diberikan oleh Encik Farhan nanti boleh kita menjadi salah satu iktibar ataupun ilmu yang kita dapat pada malam ini. Dipersilakan Encik Farhan. Maaf Cik Farhan, mikrofon Cik Farhan. Mic dimatikan. Boleh hidupkan Cik? Okay, testing dengar tak? Alright. Okay, suara kira okey lah ni? Okey Cik Farhan, jelas. Jelas dapat dengar dengan jelas ya. Okey. Minta maaf lah, saya live dengan anak saya ni, jadi tak dapat nak elak lah. Sebab dekat rumah. Okey, tak apa Cik Farhan. Okey, berbalik pada soalan tadi. Kenapa saya memilih jurusan Diploma Sains Gunaan ni. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar, saya amat berbesar hatilah. Saya pun tidak menyangka
tiba-tiba lecturer saya namanya Cik Puan Baizura yang mengajar saya subjek fizik. Dia mereply saya punya status WhatsApp untuk menjadikan saya ikon usahawan. Kerana beliau mengingat masa saya masih belajar, saya sibuk dalam bidang perniagaan. Tapi saya tak adalah sibuk berniaga, tapi saya belajar sambil berniaga, sambil berbisnes. Okey. Untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar, saya sambung belajar ke UTHM pada tahun 2012. Okey, dalam kos sains gunaan. Dan pada ketika itu, subjek sains gunaan, saya adalah batch pertama untuk subjek ataupun kos ini. Kos sains gunaan ni, saya adalah batch pertama dan studentnya tidak terlalu ramai. Kami hanya ada lebih kurang dalam 30 orang lebih macam tu. Kami ada satu kelas. So pensyarah pada ketika itu banyak memfokuskan kepada kami lah, supaya semua pelajar-pelajar yang mengikuti kos ini berjaya hingga ke akhir. So bila orang kata mungkin kami ni eksperimen awal, tapi eksperimen awal yang berjaya. So ini yang menyebabkan sampai ke hari ini ataupun sampai ke tahun ini student untuk kos sains gunaan ni, kos ni masih dibuka dan ada pengambilan. Jadi saya tidak tahulah sekarang student ni dah berapa ramai, tapi yang saya tahu sekarang untuk Jabatan Sains dan Matematik dia sudah ada lebih daripada satu kos sains lah. Maksudnya dia dah ada selain dulu hanya ada sains gunaan saja. Tapi sekarang yang saya tahu sudah ada teknologi kimia, silap saya. Betul tak Cik Boniface? Ya, betul Cik Fahad. Okey. So kenapa saya memilih sains gunaan ini? Okey, kalau bahasa Inggeris ditukar maksudnya apply science. So apply science ni adalah sains yang kita apply kan untuk kehidupan seharian ataupun ini daripada persepsi saya, sains gunaan ni adalah satu kaedah sains yang kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Atau bahasa mudah dari segi fahaman saya adalah kita gunakan kemahiran sains yang kita ada ataupun kefahaman sains yang kita ada untuk mencipta sesuatu benda yang baru untuk memberikan manfaat dan faedah di masa hadapan. Okey. Bila kita memilih sesuatu bidang ataupun orang kata kos kan, kita mestilah memilih untuk bila kita tamat belajar nanti kita dapat pekerjaan yang bagus. Jadi bidang sains gunaan ni adalah satu bidang yang meluas dan peluang pekerjaan pun luas. Dia bebas. Maksudnya dia mempunyai 3 basic asas iaitu fizik, kimia dan biologi. Jadi bila kita nak pergi ke semua skop bidang kerja tu kita mempunyai dia punya basic. Contoh kalau kita nak pergi ke juruteraan kita ada basic fizik. Kalau kita nak pergi kepada bahagian perubatan ataupun farmasi kita ada basic biologi. Kalau kita nak lebih kepada bahan-bahan kimia kita ada subjek kimia. Okey, selain itu ketika saya sedang mengikuti kursus kos sains gunaan di UTHM ini, saya dapati subjeknya kalau dilihat secara kasar subjeknya agak tough. Tapi disebabkan kami adalah first batch ataupun intake yang pertama, pensyarah agak memberikan fokus yang lebih kepada kami untuk mengajar. Jadi kami tidak terasa begitu beban lah ketika mengikuti kursus-kursus ini. Okay, selain tu bidang sains gunaan ni dia lebih kepada kita punya orang kata KBKK ataupun kebat. Maksudnya jika kita hebat dalam bidang biologi,
kita boleh aplikasikannya kepada industri pertanian. Contohnya macam peternakan, kalau kita terlibat dalam bidang peternakan, kita boleh gunakan biologi itu untuk kacukkan induk-induk untuk menghasilkan baka yang bagus. Itu contoh dari segi biologi. Okey, kalau dari segi fizik pula, kita boleh cipta sesuatu benda yang baru ataupun menggunakan formula-formula fizik yang relevan, ataupun sekarang lah kalau kita lihat banyak isu-isu yang kita boleh selesaikan, ataupun kalau kita nampak sekarang dalam situasi kita yang perlu banyak habiskan masa di rumah, kita perlu lebih kreatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya orang kata DIY. So kita boleh guna aplikasi fizik dalam menyelesaikan kehidupan seharian. Pada masa yang sama, kalau kita perasan benda-benda macam ni, kita boleh automatik jadikan ni sebagai perniagaan, ataupun dari kemahiran kita boleh membuka peluang perniagaan ataupun servis. Itu daripada konsep yang saya fahami lah. Jadi itu yang saya dapat gambarkan untuk kos sains gunaan ini. Jadi dia lebih terpulang kepada individu yang mengikuti subjek ataupun kos sains gunaan ini untuk orang kata manipulasi ataupun menambah baik orang kata skill dalam diri. So kerana kos sains gunaan ini dia lebih kepada kita belajar dekat universiti, tapi bila kita dah bekerja ataupun kita sedang mengikuti, kita akan tercetus idea untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, ataupun kita boleh bekerja nanti menggunakan kita punya kehebatan ataupun kemahiran ataupun kelebihan yang kita ada semasa kita belajar dekat UTSM berdasarkan kos sains gunaan ini. So itu saya punya jawapan lah bagi soalan mengapa saya memilih subjek sains gunaan ketika memilih untuk menyambung pelajaran ke UTSM. Okey, baik. Terima kasih Encik Fahan atas jawapan yang amat begitu penting bagi saya selaku seorang pelajar diploma yang memerlukan penjelasan seperti yang diberikan oleh Encik Fahan sebentar tadi. Jadi berkenaan dengan berbual mengenai dengan first batch ataupun pelajar yang merupakan pelajar di mana belajar sambil membuat bisnes. Jadi saya ada sedikit penjelasan, saya ada sedikit kabur mengenai bagaimanakah Encik Fahan dapat menempuhi final exam bagi setiap semester dalam tempoh pengajian Encik. Dan jikalau kita lihat Encik Fahan ni dia berniaga sambil belajar, pasti sukar untuk beliau menempuhi final exam beliau bagi setiap semester. Jadi Encik Fahan, apakah tips-tips yang boleh Encik Fahan bagi kepada adik-adik kita mengenai dengan bagaimana sistem pengurusan masa Encik Fahan sebenarnya untuk menempuhi final exam tersebut? Encik Fahan boleh bagi sedikit penjelasan mengenai soalan tersebut? Okey, apakah tips ataupun tips yang saya boleh bagilah ketika saya menuntut di UTSM untuk menghadapi exam ataupun kuis ataupun test. Okey, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, saya tidaklah orang kata betul-betul orang kata full berbisnes ketika di UTSM, kerana pada ketika saya sedang menuntut di UTSM, masalah kewangan itu sentiasa ada. Tidak kira untuk student yang mempunyai pembiayaan ataupun student yang tidak mempunyai pembiayaan. Okey.
Tips yang saya boleh kongsikan di sini, tips yang saya boleh kongsikan, tips yang saya boleh kongsikan di sini, pertama, saya lebih fokus, lebih memfokuskan kelas ketika belajar lah. Maknanya jika kelas, saya lebih fokus, saya tidak memikirkan hal-hal luar kelas. So bila pensyarah sedang mengajar, saya memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Pada saya, jika pelajar memberikan tumpuan yang cukup ketika pensyarah sedang belajar, saya rasa sudah memadai. Jangan cuai ataupun leka ketika ketika pensyarah mengajar. Kerana segala info ataupun ilmu yang diturunkan di dalam kelas adalah sangat padat dan mampat. Okey, selain itu, saya banyak melakukan study group bersama rakan-rakan. Masa kita belajar dulu memang banyak benda yang kita tidak faham. Disebabkan kalau macam contoh kita tak faham sesuatu perkara, kadang-kadang kita nak tanya pensyarah tu, kadang-kadang pensyarah tak ada dekat kita kan. Sorry, maaf. Tak apa Cik Fahan, tak. Okay. Maaf Okay, minta maaf. Okay, selain itu saya melakukan study group dengan kawan-kawan. Kadang-kadang ilmu yang dikongsikan ketika study group tu lebih difahami berbanding kita berinteraksi dengan pensyarah ketika di dalam kelas. Okay, bila kita dah buat study group, kemudian masih ada lagi yang kita tidak faham, barulah kami merujuk kepada pensyarah. Di situ pensyarah lebih memberikan penerangan lah yang jelas. Sebenarnya sebagai seorang pensyarah, mereka lebih suka jika student mereka datang kepada pensyarah untuk menanyakan subjek yang tidak difahami. Kerana dia lebih dekat, orang kata pemberian maklumat dan ilmu tu dia lebih jelas. Sebab bila kita tanya pada pensyarah tersebut, dia akan fokus pada kita. Dia tak sama macam dalam kelas, dia terpaksa bagi semua sebab student ramai. Jadi bila kita bertanya dengan pensyarah lebih menerangkan kepada kita dengan cara yang lebih dekat daripada kita. Selain itu, bila kita dah fokus dalam kelas and then buat study group, tak faham study group, kita tanya pensyarah. Kita membuat setiap latihan dan juga tugasan yang diberikan oleh pensyarah tu dengan bersungguh-sungguh. Kerana setiap tugasan ataupun assignment yang diberikan oleh pensyarah adalah untuk memahamkan kita tentang subjek yang diajar. Okey, ketika saya menghadapi quiz, test ataupun final, saya banyak bertanya kepada pensyarah tentang tips-tips ataupun apakah soalan yang akan keluar ketika test, ketika quiz, ketika final berikut yang akan keluar. Tapi kebanyakannya pensyarah akan bagi sebab dia tak sama macam dekat sekolah dulu. Sebab dekat sekolah dulu kita pun tak tahu apa soalan yang akan keluar ketika exam nanti. Tapi bila dekat universiti nanti, bila awak dah masuk nanti, dia lebih kepada pensyarah tersebut, apa soalan yang dia nak keluarkan. Biasanya pensyarah akan memberi hint. Contohnya, sila ambil berat tentang subjek ini kerana subjek ini mungkin akan keluar nanti. Bila dia dah cakap macam tu, kita kena take note. So maknanya subjek tu mungkin akan keluar, quiz ke, test ke, final. Dan ketika belajar di UTHM, saya banyak mengulang kaji dengan rakan-rakan di perpustakaan. Okay. Bila kita study di perpustakaan, kami banyak mencari soalan-soalan tahun-tahun lepas.
Tapi disebabkan kami dulu kami bukanlah pelajar-pelajar yang, kami kan first batch, jadi kami tak ada rujukan yang banyak untuk kita lihat di perpustakaan. Tapi disebabkan environment perpustakaan yang agak tenang, jadi mudah untuk belajar. Jadi kami memang banyak kami banyak rujuk kepada pensyarah untuk menghadapi final exam. Dan pensyarah agak baik. Mereka tidak kedekut untuk berkongsikan tips perkara yang sepatutnya kami belajar. Mereka banyak memberikan tunjuk ajar. So itulah yang saya dapat rumuskan. Saya fokus di dalam kelas, membuat study group, bertanyakan kepada pensyarah dan pandai memberikan masa lah. Kerana saya dulu berbisnes sekadar untuk mencari duit poket saja. Itu saja. Okey, baik Encik Fahan. Jadi mengenai tentang penjelasan Encik Fahan sebentar tadi, saya amat kagum dan tertarik dengan tips-tips yang Encik Fahan yang telah diberi oleh Encik Fahan sebentar tadi, iaitu antaranya adalah tips fokus masa pensyarah mengajar, buat study group, bertanya kepada pensyarah dan sebagainya. Jadi Encik Fahan, saya rasa untuk kesemua tips ni mungkin kita boleh rangkumkan menjadi satu caption orang kata ataupun menjadi satu ayat, iaitu malu bertanya sesat jalan. Jadi marilah kita menggunakan konsep tersebut dalam menempuhi dan dalam mengejar ilmu di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi menyentuh mengenai berniaga Encik Fahan, saya tertarik dengan sifat ataupun apa yang Encik Fahan telah lakukan semasa belajar dahulu, iaitu berniaga sambil belajar. Jadi saya amat tertarik dengan perkara tersebut. Jadi mungkin Encik Fahan adalah orang yang sesuai untuk saya bertanya mengenai tentang satu organisasi di mana ia mengenai tekno usahawan. Jadi mungkin Encik Fahan boleh memberi sedikit ulasan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan tekno usahawan dan bagaimana dan apakah kebaikan tekno usahawan ni kepada golongan belia, terutamanya adik-adik kita ni ataupun terutamanya dalam golongan belia seperti golongan kita, Encik Fahan. Jadi Encik Fahan boleh bagikan sedikit penjelasan mengenai tekno usahawan tersebut? Silakan Encik Fahan. Okey, terima kasih saudara pengerusi majlis. Untuk pengetahuan adik-adik semua, ketika saya mengikuti kursus sains gunaan di UTSM, nama saja kos sains gunaan, tapi saya juga terdedah dengan teknologi. Ada subjek-subjek teknologi yang diajar di dalam kos sains gunaan. Jadi lebih untuk memahamkan adik-adik, saya pecahkan kepada dua lah. Tekno ni adalah teknologi, usahawan ni adalah lebih kepada usahawan yang berniaga. Sebentar. So, teknologi. Ketika saya belajar dulu, pensyarah dia banyak cerita pasal teknologi yang akan berlaku pada masa hadapan. Pada ketika itu, secara jujur saya nak katakan, belum lagi 100%. Saya boleh katakan mungkin hanya 10% saja pada zaman tahun 2012 tersebut. Saya masuk tahun 2012, penggunaan WhatsApp mungkin bawah 10%. Masa tu belum lagi orang pakai WhatsApp. Masa tu masih lagi menggunakan grup Facebook. So maknanya grup Facebook, grup kelas, kita masih menggunakan grup Facebook. Jadi apa yang saya nak katakan, bila saya mempelajari subjek teknologi ni, ketika itu telefon yang paling canggih, kalau sekarang ni lebih kepada Android lah kan, orang kata Google Play tu macam-macam aplikasi ada, itu adalah teknologi. Pada ketika itu belum ada lagi Google Play Store, App Store. Tak sama macam sekarang. Jadinya kalau kata telefon Samsung tu,
zaman tu baru ada Samsung Colby. Samsung lain yang macam S2, S3 tu dia belum keluar lagi. Dia keluar tahun 2013, 2014. Maknanya pertengahan saya mengikuti kursus tu hingga ke akhir tu barulah penggunaan WhatsApp tu meluas. Jadi pada ketika itu lebih kepada media sosial dalam bentuk Facebook dan juga Instagram lah. Tapi ketika itu WhatsApp masih belum sepower sekarang. Jadi pensyarah banyak mengajar ataupun memberitahu, menerangkan tentang teknologi masa hadapan. Yang pada ketika ini memang kita tak dapat nak jangkau pun teknologi hari ini yang berlaku 10 tahun lepas. Maknanya saya masuk belajar tahun 2012, sekarang dah 2021, hampir 10 tahun. Kira hampir 10 tahun lah, pejam celik dah hampir 10 tahun. So, kiranya teknologi yang ada sekarang ni, kita kena pandai. Maknanya tak kisahlah awak usahawan ke, awak doktor ke, awak engineer ke, kita kena pandai menggunakan teknologi seperti yang mana yang kita lihat pada hari ini. Medium sosial contoh seperti Facebook, Instagram, TikTok, Bigo dan macam-macam lagi yang seperti yang kita gunakan sekarang. Contohnya adalah Google Meet. Dulu Google Meet tak ada pun. Sekarang kita dah guna Google Meet. Memang agak janggal, memang banyak kekangan. Mungkin teknologi yang akan datang, Google Meet kita bukan face to face dengan screen. Mungkin kita dah menggunakan teknologi 3D di mana keluar gambar. Macam tu lah kan. Itu adalah teknologi yang saya boleh gambarkan kepada adik-adik kita. Tak mustahil benda-benda tu akan berlaku sebab sekarang dah berlaku. Dulu kalau kita nak video call, mustahil. Macam kelakar kan. Tapi sekarang kita sedang menghadapinya. Dan yes, setiap teknologi yang baru mesti akan ada pelbagai masalah. Contohnya macam masalah saya tadilah. Saya sedang live ataupun saya sedang melakukan orang kata Google Meet, tapi ada pengacau-pengacau luaran yang mengganggu. So itu tak ada masalah. Kita boleh tengok macam encik pengurusi majlis, dia tukar background belakang kan. Saya tak sempat nak buat-buatnya ni. So itu salah satu teknologi dan juga kemahiran kita. Okey, kalau kita tengok sekarang, lebih kepada contoh saya ambil satu media sosial iaitu TikTok. Di media sosial TikTok, pelbagai orang yang kita boleh temui, dari penjual kereta, doktor, pelbagai engineer, mereka berkongsi cara mereka untuk sampaikan mesej yang orang tak tahu. Contoh doktor. Doktor ada macam-macam doktor. So kalau kita follow doktor-doktor ni, dia orang akan cerita pasal penyakit itu, penyakit ini. Kalau contoh macam saya sekarang lebih kepada suka tengok teknologi pembuatan, macam contoh how kereta tu dibuat kan. Macam tu dia akan buat video macam mana kereta tu dibuat, kereta tu dipasang. Kalau macam sekarang video-video memasak. Video-video memasak ni dia punya reach tinggi. Jadi kita boleh tambah ilmu daripada situ. So sebagai usahawan ataupun tak kisahlah siapa-siapa kita, even awak sebagai pelajar yang baru untuk melangkah kaki ke universiti, boleh menggunakan medium-medium ini untuk menyampaikan konten. Pelbagai konten yang kita boleh sampaikan yang bermanfaat. So saya bukakan luas sedikit skopnya. Tidak kepada tekno usahawan, sebenarnya sekarang ni lebih kepada tekno am, teknologi ataupun global, tekno global. Kita boleh keluarkan daripada tekno global yang pelbagai benda kita boleh kembangkan. Tak kisahlah kita siapa, even kita petani pun, kalau kita petani ataupun penternak, kita boleh tunjuk apa yang kita sedang buat, apa yang kita buat. Macam tu. Even cikgu pun ataupun pensyarah pun, diorang merakam cara diorang mengajar untuk dipertontonkan oleh orang lain. Jadi orang lain boleh tengok environment mengajar dengan student di dalam kelas macam itulah. Tapi sekarang kita lebih kepada Google Meet. So itu yang saya dapat rumuskan, maknanya tekno usahawan ni kita boleh kembangkan, maknanya tekno ni adalah teknologi dan saya lebih suka tekno ni dikembangkan secara meluas. So saya rumuskan dia kepada tekno global. Mungkin benda ni boleh
memberikan lebih banyak idea pada generasi-generasi muda akan datang untuk menjadi inventor sesuatu produk yang baru. So itu saya punya soalan untuk soalan nombor 3 Tuan Pengerusi Majlis. Okey, terima kasih Cik Farhan atas maklum balas yang diberi sebentar tadi. Jadi mungkin saya boleh rangkumkan sedikit ataupun mengikut pandangan persepsi saya sendiri mengenai apa yang Cik Farhan telah katakan sebentar tadi, dan beliau pun telah mengatakan kepada kita teknologi usahawan ini bukanlah satu skop yang kecil, tetapi kita boleh melihat dia secara meluas. Dia seperti sehinggalah dia boleh dijadikan sebagai tekno global rakan-rakan yang hadir dalam Google Meet dan menonton secara live di FB kita. Baiklah, bergerak pada mengenai tentang secara terperinci mengenai tekno usahawan ini. Jadi apakah yang boleh menarik ataupun persepsi-persepsi yang boleh menarik para pelajar untuk orang kata berkecimpung dalam tekno usahawan ini. Jadi mungkin Encik Farhan boleh memberi sedikit pandangan Encik Farhan mengenai perkara tersebut. Silakan Encik Farhan. Okey, apa yang menarik mengenai tekno usahawan ini? Okey, saya rasa tidak banyak beza antara ketika saya masih belajar hingga sekarang. Cuma sekarang lebih advance. So kalau student ataupun tak kisahlah siapa-siapa yang ingin mencuburi bidang perniagaan, tekno usahawan ni memang sangat-sangat baguslah kalau kita nak cebur. Sebabnya sebenarnya berniaga tidak semestinya memerlukan modal 100%. Kerana sekarang kita boleh berniaga dengan modal kosong. Di mana sekarang banyak perniagaan yang menggunakan konsep dropship dan juga agent. Jadi bila kita orang kata tertarik kepada sesuatu produk, contohlah kalau kita suka makan, kita suka jual produk makanan. Kalau kita suka teknologi, kita boleh jual produk teknologi. Kalau kita suka fashion, kita boleh jual tudung, baju. Okey, itu fashion. So, sekarang menggunakan teknologi usahawan ataupun teknologi media sosial lah yang boleh saya katakan dekat sini, founder ataupun ahli perniagaan ataupun businessman ataupun businesswoman ataupun usahawan yang ada di Malaysia ni, mereka sangat-sangat menonjol. Jadi mereka boleh nampak mereka ni memang melakukan bisnes. So kita boleh berkomunikasi secara direct dengan mereka jika kita nak terlibat dalam perniagaan. Dan saya percaya semua usahawan tidak kedekut ilmu. Tidak kira lah anda baru nak mula ataupun anda dah lama, anda akan di-guide daripada awal hingga akhir sampai anda jaya untuk menjadi usahawan tekno ataupun usahawan zaman sekarang. Itu yang saya boleh rumuskan. Kerana sekarang punya trend bisnes, saya buat live, orang tengok live and then beli barang. Perkara tu dulu mustahil sebab dulu kita punya konsep kita kena pergi kedai. Datang kedai, pilih dan beli. Tapi zaman sekarang dah tak. Even di dalam Shopee pun ada orang buat live. Perasan tak? So kita boleh beli dekat Shopee, beli kat Facebook, tengok live orang. Live ada macam-macam medium untuk live. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di Shopee. Jadi kita boleh terlibat ataupun kita boleh mencuburi. Orang kata memanglah kalau kita nak bermula taklah ramai kita punya views. Tapi kita kena yakin dan berterusan usaha tu. Melakukan konten, sekarang adalah dunia video digital, bukannya foto digital. Kalau zaman saya dulu lebih kepada foto digital, tapi sekarang lebih kepada video digital. Apa yang saya boleh rumuskan? Perkara ni memang sangat-sangat menarik, di mana kita boleh menjual ataupun kita boleh membeli ataupun kita boleh berkenalan di media sosial menggunakan video, kerana dia lebih kepada emosi dan direct effect kepada audience. So itu yang saya boleh rumuskan untuk
teknousahawan ini. Okey, baik. Terima kasih Encik Fahan atas maklumat tersebut. Jadi kiranya bercerita mengenai persepsi-persepsi dan perkara-perkara yang boleh menarik minat para pelajar untuk menyeburi dalam bidang teknousahawan ni. Mungkin Cik Fahan boleh memberi sedikit kata-kata semangat ataupun orang kata pembakar semangat kepada para pelajar yang ingin memasang niat untuk menceburi dalam dunia perniagaan ini. Jadi Cik Fahan boleh bagi sedikit sarangan dan sedikit orang kata advice kepada adik-adik kita tersebut. Silakan Cik Fahan. Okey, terima kasih. Secara jujurnya memanglah saya dulu mempunyai cita-cita. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera. Tapi cita-cita kita boleh jadikan sebagai batu loncatan ataupun penanda aras ataupun kita punya aim untuk berjaya. Saya start berniaga, saya tidak fokus, maksudnya bukan saya tidak fokus, saya tidak menyangka perniagaan yang saya start kecil-kecilan daripada ketika belajar dulu, saya meneruskannya hingga ke hari ini. Sedangkan saya ada cita-cita yang lebih besar orang kata untuk jadi jurutera kan, tapi saya memilih jalan untuk berniaga. Dan saya punya pilihan ini tidak salah lah, kerana sekarang banyak orang yang dibuang kerja, peluang pekerjaan yang susah dapat. Jadi dengan berniaga masa itu lebih fleksibel. Maknanya memanglah kita boleh menjadi orang kata bos sendiri, tapi kita kena beringatlah ketika berniaga ini. Okey, pembakar semangat yang saya boleh bagi kepada adik-adik sekalian ialah kita mesti berani dan juga tabah dalam menghadapi segala cabaran yang mendatang. Seperti sekarang ni kita sedang menghadapi COVID-19 yang kita pun tidak sangka cabarannya sehebat ini. Pejam celik hampir lebih ataupun hampir 2 tahun kita tidak dapat menjalankan kehidupan kita yang agak normal. So kita memang tidak biasa dengan kehidupan normal baru ni. Jadi selain itu untuk berjaya kita perlulah ada mentor ataupun sahabat ataupun tempat rujukan yang kita boleh bertanya. Tidak semestinya pensyarah ataupun guru-guru kita di universiti kita tidak boleh jadikan mentor. Mereka boleh dijadikan mentor jika kita ingin rapat dengan mereka. Kita boleh menanyakan pendapat. Minta maaf. Kita boleh menanyakan pendapat kepada pensyarah jika ingin melakukan sesuatu tindakan. Adakah tindakan saya lakukan ini baik ataupun tidak? Kita boleh bertanya kepada kita punya pensyarah. Saya tidaklah menekankan kepada pelajar-pelajar supaya menjadi usahawan. Tetapi ketika belajar di universiti, saya haraplah adik-adik semua ni dapat merasa masuk universiti macam kami rasa dululah. Sebab sekarang ni mungkin pendaftaran universiti dibuka tapi kebanyakan pelajar mungkin belajar di rumah. Jadi orang kata environment, rasa masuk universiti tu mungkin tak dapat dirasai. Betul tak pengurusi majlis? Ya, betul Cik Fahan. Dia macam berbeza fizikal dengan secara online ni sungguh berbeza Cik Fahan. Ya, betul. So mungkin sebagai pelajar yang telah menghabiskan orang kata usaha ketika SPM, mengharapkan sesuatu ataupun dapat menjejakkan kaki ke Menara Gading, sebut saja universiti, ibu bapa mana yang tak bangga dapat masukkan anak mereka universiti, betul? Kita pun nak merasa tau, kita senang cakap kita nak bawa ibu bapa kita masuk universiti. Saya harap-haraplah kita semua ni akan menjadi normal kembali selepas
vaksinasi yang disasarkan oleh kerajaan ni. So kita semua dapat kembali ataupun dapat merasai kelas yang normal. Okey, saya nak terangkan, nak jelaskan di mana sebenarnya ketika belajar di universiti ni adalah satu momen yang sangat indah. Di mana dia menjadikan kita seorang manusia yang lebih berdikari, mengenali rakan-rakan, mengenali diri sendiri, mengenali persekitaran, untuk membawa diri di tempat orang tu. Kita kena ada. So berbeza dengan adik-adik yang sekarang yang mungkin hanya belajar di rumah. Jadi salah satu unsur ni mungkin tidak ada. Jadi memang agak rugi, tapi tak apa. Mungkin sampai masa nanti kita akan dapat kembali kepada normal lah. So apa yang saya boleh tekankan kat sini, ketika saya belajar di universiti dulu, saya nampak peluang yang boleh buat duit. So saya tidak mempersia-siakan peluang yang saya ada untuk berniaga di dalam kampus. Saya boleh kongsikan sikit di sinilah. Saya bermula hanya dengan menjual nasi lemak. Kita menjaja di asrama. Kita ambil untung tak banyak pun masa tu, sebungkus nasi lemak 50 sen. Tapi satu hari tu kita boleh jual sampai 500 bungkus nasi lemak. So cuba bayangkanlah 50 sen dapatkan 500 bungkus satu hari saja. So bagi seorang student, kalau satu hari tu boleh dapat income dalam 2-300, yelah student dapat sehari 2-300 sudah cukup banyak. Sedangkan kadang-kadang kalau kita buat part time pun nak dapat sehari 100 pun susah. So di situlah peluang yang saya nampak. Jadi kerana bila belajar di universiti, macam-macam masalah yang akan timbul. Okay, bila masalah timbul di universiti, maka akan tercipta satu peluang. Okay, contoh saya boleh gambarkan kat sini. Kenapa dulu saya jual nasi lemak? Okay, student takkan ada duit nak makan mahal-mahal. Jadi kita jual nasi lemak yang RM1.50. So murah dan kenyang. Jadi kita dah selesaikan masalah dia. Student dapat selesaikan masalah kelaparan. Saya sebagai student yang berniaga dapat selesaikan masalah kewangan saya. Itu contoh satu yang saya boleh berikan. Contoh lain yang saya boleh bagi adalah bila di universiti, tugasan yang diberikan pensyarah perlulah di print. Betul tak? Betul. So saya membuka perniagaan printing di hostel. So saya menyelesaikan masalah student-student yang tak ada printer untuk print assignment diorang. Walaupun pukul 2-3 pagi pun orang ketuk bilik saya, abang nak print. Besok nak kena hantar assignment. Pagi-pagi pukul 8 dah kena hantar. Itulah. Itulah pengalaman ketika belajar di universiti. Sekejap saya nak sambung lagi sikit. Sabar. Okay. So itu pengalaman yang saya boleh rumuskan. Di universiti memang banyak peluang perniagaan yang kita boleh buat. Dan daripada situlah saya mengajar diri saya berdikari. Duit tu sangat penting. Dan saya banyak menyimpan duit lah. Saya tidak boros. Maknanya saya dapat memberi pelajaran kepada diri saya bahawa mencari rezeki ataupun mencari duit tu bukanlah susah, bukanlah senang, dia sangatlah susah. Orang kata kita kena buat satu benda yang kita tak biasa buat. Contohnya kalau dulu kita pemalu, disebabkan kita nak berniaga, kita tak boleh malu. Even kita belajar sekalipun, kita tidak boleh malu. Kita perlu banyakkan bertanya. Kalau dulu di sekolah jenis yang tidak berani untuk bertanya kepada guru, tapi bila dah belajar di universiti, pensyarah lebih suka jika student-student mereka bertanya. Dan berlaku orang kata Q&A, macam saya dengan pengerusi majlis melakukan Q&A. Jadi dia ada pertukaran pendapat di situ. So itu yang saya dapat rumuskan lah untuk adik-adik yang bakal ataupun yang sedang menjadi student. Okey, itu saja. Baiklah, terima kasih Encik Farhan atas pandangan dan saranan. Dan sedikit
penceritaan mengenai bagaimana Cik Fahan boleh bangkit sehingga menjadi seorang usahawan sampai kepada masa pada hari ini. Jadi saya harap para pelajar dan adik-adik sekalian boleh mengambil iktibar daripada dan mempelajari sesuatu daripada Encik Fahan dan menjadikan Encik Fahan ni sebagai idola kita supaya kita terus kekal bersemangat dalam menempuhi dan mengejar ilmu di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi saya rasa mengenai pandangan dan cerita mengenai Cik Fahan terceburi dalam bidang keusahawanan ini, saya ingin bertanya kepada Cik Fahan mengenai apakah pengalaman Cik Fahan dalam dunia perniagaan, dan saya difahamkan dalam kursus Diploma Sains Gunaan mempunyai subjek perniagaan, dan mungkin Cik Fahan boleh bagi sedikit pandangan yang mungkin boleh dikongsikan kepada adik-adik kita supaya terutamanya adik-adik kita daripada Diploma Sains Gunaan, supaya adik-adik ini boleh membuka minda untuk berfikir tujuan dan juga apakah yang ada di dalam Diploma Sains Gunaan ini sebenarnya. Cik Fahan boleh teruskan? Silakan. Okey. Pada hujung kos sains gunaan ni memang kita ada subjek keusahawanan. Apa yang menariknya ketika saya belajar dulu, boleh dikatakan batch yang kos yang berlainan pun mereka mengambil subjek yang sama, keusahawanan. Jadi bukan khusus sains gunaan saja. Jadi semua kos daripada awam, elektrik, mechanical, semua ada subjek keusahawanan. Saya nak tanya kepada pengurusi majlis, sekarang kalau subjek keusahawanan ni dia sama ke ataupun lain kos, lain timing, lain SEM? Saya difahamkan lain kos, dia mengikut kalau semester 3, anda kata dia semester 3, okay, DAU akan ambil subjek keusahawanan pada semester 3, DAK pula akan ambil subjek keusahawanan pada SEM yang akan datang ataupun SEM yang sebelum daripada DAU. Okay. Dia berlainan SEM. Okay, so maknanya dah ada perubahan lah. Ketika saya belajar dulu, semua kos dia kena ambil sama. Dia macam Koko yang ambil Sispa, Rela, Palapis semua kan. So yang menariknya ketika tu UTSM menganjurkan festival perniagaan. So dia memberikan peluang kepada pelajar-pelajar yang nak berniaga untuk berniaga di tapak Dewan Penyu ataupun di ATM. So kat situ pelajar-pelajar boleh berniaga. So di situ diberikan pendedahan ataupun diberikan peluang kepada pelajar-pelajar untuk berniaga. So di situ diberikan tugasan lah. Maknanya itu pelajar-pelajar yang berani yang untuk memang diorang memang ada produk untuk berniaga. So ketika saya belajar dulu subjek usahawanan yang saya ambil tu, boleh dikatakan hampir keseluruhan student mengikuti projek ataupun festival perniagaan tu. Boleh dikatakan macam-macam yang mereka jual. Ada yang jual tudung, ada yang jual bandel. Macam saya jual barang-barang gadget ketika itu, ataupun saya membuat servis komputer lah ketika itu kan. So memang memberikan pendedahan yang lebih membuatkan saya berani untuk memperluaskan saya punya servis ataupun perniagaan saya kepada student dan juga pihak luar. Jadi itulah subjek yang saya rasa paling best sebab dia bagi pendedahan ataupun macam dia subjek tu dia memang kena on time. Lecturer cakap okay, pada sekian-sekian hari bulan UTSM akan anjurkan festival keusahawanan. Okay. Dan festival keusahawanan itu dia orang kata dia clash dengan PC Fair. PC Fair ni atau apa? Aduh. Sorry lah. PC Fair ni kalau di universiti dia adalah satu benda yang menarik sebab student dia suka barang-barang komputer. So
mungkin ada yang tak pernah merasai, mungkin ada yang pernah merasai PC Fair ni macam mana. So pertunjukan komputer tu memang banyak lah, disebabkan bila belajar di universiti, assignment ataupun tugasan ataupun projek yang dilakukan memerlukan komputer untuk kita buat lah. So selain daripada itu, selain daripada anjuran daripada subjek keusahawanan tu, saya banyak mencari peluang-peluang keusahawanan yang ditawarkan ataupun dianjurkan oleh pihak UTSM ataupun pihak luar. Contoh yang pernah dianjurkan oleh pihak UTSM adalah Festival Kabut Sale pada tahun 2014 tak silap saya. Dan saya pun mencuburi, orang kata masuk sekali join, sebab masa tu dia free saja, tak ada apa-apa bayaran. Jadi why not kan kita masuk, sebab dia free, kita cuma just buka bonnet, ini kita berjual barang-barang kita. So student pun ramai datang. Dan antara anjuran yang lain yang dianjurkan oleh UTSM adalah festival Convo. Okay, so untuk student-student yang baru ataupun yang sedang menjadi student ni, kita sudah hampir 3 tahun ya tak ada Convo dekat UTSM ni. So itu adalah benda yang dah tak pernah ada lah. Festival Convo tu kita dah tak ada. So festival Convo ni adalah festival yang paling menarik. Sebab ibu bapa datang, student datang, ex-student pun datang untuk meraihkan rakan-rakan mereka yang dah Convo. So saya terlibat dalam aktiviti ini. Selain itu saya juga mencuburi daripada pihak luar. Contohnya saya berniaga di pasar-pasar malam. So saya lebih pada kabut sale. So peluang-peluang sebegini saya ceburi untuk memberanikan diri saya. Sebab saya nak tahu environment macam mana jadi penjaja. Maknanya berniaga ni kita perlukan 2 skill. Satu soft skill, satu lagi orang kata skill dirilah. Macam mana kita nak react dengan pelanggan. Macam mana kita nak layan customer yang direct, macam mana kita nak layan customer yang di media sosial. So itu yang saya dapat simpulkan, di mana subjek usahawan yang saya ambil dulu, mereka lecturer ataupun universiti sendiri memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk terbabit ataupun terjebak dengan bidang perniagaan. Kerana tidak semestinya bila kita sebagai graduan universiti kita perlu menjadi doktor, menjadi engineer seperti subjek kita yang kita ambil ataupun course yang kita ambil. Sebenarnya dia mengikut minat. Kalau kita lihat sekarang ramai yang daripada bidang lain menjadi usahawan. Ada yang daripada bidang usahawan menjadi bidang lain, ataupun kita balance. Ada yang bekerja dan juga berniaga. So itu adalah sesuatu yang sangat baik, di mana kita pandai untuk mengimbangi hidup kita. Dan apa yang saya boleh katakan sekarang, di waktu-waktu pandemik COVID-19 ni, semua orang boleh dikatakan ingin berniaga, mencari income lebih. So kita boleh simpulkan saya punya pendapat tadi, di mana kalau ingin berniaga, boleh cari founder-founder perniagaan yang menggunakan konsep dropship. Ataupun berniaga tidak perlukan modal. Tapi kita perlulah jujur dalam melakukan perniagaan lah. Sebab sekarang berniaga kita lebih pada online, jadi risiko-risiko penipuan, scammer, bukan setakat penjual saja boleh menipu pelanggan, pelanggan juga boleh menipu penjual. Jadi dua-dua pihak kena berhati-hati, sebab sekarang zaman sangat-sangat berbeza ya adik-adik sekalian. So itu je yang saya dapat simpulkan. So saya serahkan seterusnya kepada pengerusi majlis lah. Okey, baik. Terima kasih Cik Farhan atas perkongsian pengalaman Cik Farhan sepanjang melanjutkan pengajian sebagai seorang mahasiswa di University Tun Hussein On Malaysia. Jadi terima kasih kepada Cik Farhan atas perkongsian berkaitan dengan pengalaman dan pandangan Cik Farhan yang berkaitan rapat dengan kursus-kursus yang ditawarkan di bawah Pusat Pengajian Diploma University Tun Hussein On Malaysia, khususnya Diploma Sains Gunaan.
Jadi maka jikalau para pelajar ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan, boleh diajukan di ruangan komen YouTube live kita, ataupun bagi pelajar yang telah menyertai Google Meet kita pada malam ini, boleh menekan butang mic dan menghidupkan mic untuk mengajukan soalan anda, ataupun anda boleh menulis type di ruangan chat Google Meet kita sebentar lagi. Jadi saya kira para pelajar dah boleh mula bertanya kepada panel kita untuk sesi Q&A. Di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Silakan Cik Fahad. Okey, pada pendapat saya jika kita melakukan pemindahan kredit, maknanya daripada diploma ingin sambung ke peringkat ijazah sarjana muda, subjek yang kita nak pindah tu biasanya, ataupun kos yang kita, orang kata bila kita ambil diploma, bila kita nak sambung degree, kita nak, orang kata short term, maksudnya dia lebih pendek, betul tak? Sebab kita melakukan pemindahan kredit, perlulah mempunyai subjek yang sama, maknanya kos yang sama. Maknanya kalau diploma sains gunaan, sambung degree nanti dalam fizik gunaan. Jadi subjek-subjek yang berkaitan sains tersebut boleh ditransfer di degree dan membuatkan masa pengajian tu dapat disingkatkan. Itu untuk mereka yang mempunyai niat untuk menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang sains. Jadi maknanya di situ adalah advance kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran dalam lebih singkat, masa lebih singkat. Tapi jika contoh di peringkat diploma mengambil sains gunaan, tiba-tiba pada peringkat ijazah ingin menukar kos ataupun ingin menukar kos dalam orang kata kos pengurusan. Di situ mungkin tidak dapat banyak jam kredit yang dapat dipindahkan kerana mungkin perbezaan subjek. So di situ pelajar terpaksa akurlah dengan perkara-perkara yang dah ditetapkan kerana subjek-subjek yang diambil di diploma tidak sama ketika di degree. Jadi itu salah satu faktor subjek ataupun kos ketika di diploma dan juga di ijazah sarjana muda mesti sama. Selain tu IPT juga memainkan peranan. Maknanya kalau di peringkat diploma sambung di UTSM, tiba-tiba ingin di peringkat ijazah sarjana muda ingin pindah ke UKM contohnya. So kadang-kadang subjek tersebut tidak dapat diterima di IPT lain. Jadi transfer kredit tu tidak mungkin berjaya dipindahkan lah. Jadi mustahil lah dekat situ. So itulah yang saya boleh nampakkan dekat sini. Dia punya faktor-faktor. 3 faktor lah yang saya boleh nampakkan untuk fast track. Dia punya kesan cepat habis ataupun lambat habis saja. Tapi itu dari segi orang kata secara teknikal yang kita boleh predict. Tapi ketahuilah wahai adik-adik, ketika belajar di universiti ini tidak selalu langit cerah, ada juga langit yang mendung. So kadang-kadang kita mungkin tersungkur di tengah jalan, ada subjek yang kita terpaksa repeat. So itu yang akan membuatkan
pengajian kita mungkin ditambah 1 semester atau 2 semester. So tapi jika awak student yang bijak, haruslah pandai menggunakan masa, menggunakan kelebihan yang ada untuk fokus ketika pelajaran dalam belajar di IPTA, kerana masa itu sangat berharga. Kerana jelas di sini jika kita habis pengajian di universiti, tidak semestinya kita akan terus dapat pekerjaan yang kita idam-idamkan. So itu saja yang saya boleh terangkan. Tapi di mana ada rezeki, kita kena usahalah. Okay. Okey, baik Cik Fahan. Terima kasih atas input-input dan input-input yang diberi oleh Cik Fahan sebentar tadi. Baiklah Cik Fahan, pergi kepada soalan, saya kira ni soalan yang terakhir daripada seorang pelajar yang bernama Afiq Aziman. Soalannya berbunyi seperti ini. Encik, ada tak cadangan kepada student yang still mempunyai mindset yang mengatakan kos DAU dan DAK ni susah? Jadi mungkin Cik Fahan boleh bagi sedikit pandangan dan ulas sedikit mengenai soalan tersebut. Okey, secara jujurnya semua kos yang kita ambil ni kalau kita tak belajar dia akan jadi susah. Tapi tu yang saya cakap, sebagai seorang student ataupun kita dalam tempoh untuk menjadi seorang yang lebih dewasa, perlulah pandai untuk menyusun jadual ketika belajar. So kalau nak kata susah, semua benda susah. Tapi kalau kita nak usaha tu, kita kena ada orang kata keyakinan lah. So tak ada benda yang susah, tak ada benda yang senang. Tapi kalau kita belajar dengan sabar, benda yang susah akan jadi senang. Dan jangan cuba untuk berusaha dengan sendiri. Kerana kalau kita usaha sendiri mungkin kita lambat. Cuba kita belajar ataupun berusaha bersama rakan-rakan. Maknanya kalau kita pergi seorang-seorang pergi lambat kan. Tapi kalau kita pergi ramai-ramai mungkin kita boleh lebih cepat dengan bantuan kawan-kawan lain. Tapi saya rasa kos sains gunaan ataupun DAK tadi tak adalah susah mana. Saya pun di sekolah bukannya seorang yang pelajar yang sangat-sangat pandai. Tapi bila belajar di universiti, bila saya amalkan konsep belajar yang betul, soalan ataupun ujian-ujian yang diberikan, kita boleh untuk menjawabnya. Maknanya memang betul kalau contoh ada 50 soalan dalam peperiksaan tu, tidak semestinya semua kita akan betul semua. Mungkin akan ada 1-2 soalan yang susah. Tapi yang susah tu kita mengasah kita punya minda untuk lebih kreatif dalam belajar. Maknanya mungkin cara tersebut boleh membuatkan kita daripada mindset yang kata ni susah, kita boleh berubah kepada mindset yang senang. Sebab semua bergantung pada diri dan juga keazaman. Kerana jika kita dah habis menuntut di Menara Gading ni, lebih susah lagi cabaran hidupnya. Kalau tak percaya, tengok sajalah apa yang sedang berlaku sekarang. Bukan setakat Malaysia saja yang menghadapi COVID-19, malah seluruh dunia juga menghadapi COVID-19 dan pelbagai dugaan dan cabaran yang susah-susah kita sedang hadapi sekarang. So kita kena tabah, sabar. InsyaAllah akan ada benda yang senang untuk di akhir kita punya usaha nanti. Okey, itu saja. Okey, baik. Terima kasih Cik Fahan atas jawapan yang diberi sebentar tadi. Kiranya kita boleh tanamkan sikap ingin belajar dan juga terus berusaha dalam apa jua keadaan dan pasti ia menjadi lebih senang jikalau kita ada usaha dekat sini. Jadi untuk para pelajar, dengan berakhirnya sesi sebentar tadi, maka berakhirlah slot kita pada hari ini. Jadi diperingatkan kepada para pelajar, diingatkan untuk mengisi kehadiran di link Google Form yang telah disediakan. Baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai di sesi bergambar. Diminta kepada semua para pelajar untuk membuka kamera untuk sesi bergambar kita yang akan berlangsung sebentar lagi.
sekali lagi saya suka untuk ingatkan kepada para pelajar untuk membuka kamera anda untuk sesi bergambar sebentar lagi. Alright, saya akan ambil gambar alright sekarang lah. Right, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right, freestyle. 1, 2, 3. Right, terima kasih semua. Okay, terima kasih. So, Saudara Boni, your mic tertutup. Terima kasih. Okey. Maaf. Okey, sekali lagi tidak lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita iaitu Encik Farhan atas kesudian beliau untuk menghadiri bersama kita pada hari ini dan memberikan kerjasama untuk menjayakan slot ikon alumni PPD Minggu Transformasi Mahasiswa Pelajar Diploma bagi sesi 2021-2022. Diharapkan kepada para peserta untuk menggunakan segala informasi dan dikongsikan sebentar tadi untuk kegunaan dan panduan dan kehidupan seharian terutamanya bagi pelajar universiti yang akan menempuhi kehidupan di alam universiti pada masa yang akan datang. Jadi teruskanlah kekal bersemangat, kekal positif. Sekian saja pelajar saya, Boniface Karyana Johannes selaku moderator anda pada malam ini. Sehinggalah kita bertemu pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Cik. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Cik. Sama. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Encik atas kesudian Encik meluangkan masa bersama kami. Ya, sama-sama. Oh, kiranya Encik first base untuk kursus Diploma Sains Gunaan kan? Saya first batch. Oh, Cik, saya terlupa untuk memperkenalkan diri. Tadi saya merupakan pelajar Diploma Sains Gunaan juga. Jadi saya juga tertarik dengan subjek keusahawanan yang ditawarkan pada semester keempat kalau tak silap saya Encik dalam kursus tersebut. Jadi pada pandangan Encik lah, ni secara soalan personal lah kepada Encik. Bagi pandangan Encik, apakah adakah subjek tersebut dia senang ataupun susah?